Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-7 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Yang bermaksud, dan kalau kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yang bertulis pada kertas, lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka, nescaya orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang terang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalimah Alkitab pada asalnya adalah kata terbitan atau masdar, seumpama Alkitabah. Cumanya dari segi penggunaan, biasanya Alkitab itu merujuk kepada sesuatu yang bertulis ataupun Al-Maktub, dan istilah Alkitab itu biasanya diberikan kepada As-Sahifah Al-Maktubah, lembaran yang bertulis, dan bila dikumpulkan dinamakan sebagai As-Suhuf. Kalimah Al-Qirtas pada sesetengah dialek Arab juga dibaca dengan atau dipanggil dengan Al-Qartas ataupun Al-Qurtas, merujuk kepada sesuatu yang bertulis padanya, sama ada lembaran kayu, kepingan kayu, ataupun kepingan kertas, atau apa sahaja yang dipanggil sebagai lembaran. Dan tidak dinamakan sesuatu itu sebagai qirtas, melainkan ia adalah lembaran yang bertulis. Ini bermaksud sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kekurangan bukti dan dalil membuktikan kebenaranmu ya Rasulullah. Akan tetapi yang kurang pada mereka, yang tiada pada mereka, ialah kesediaan untuk menerima sesuatu kebenaran, kesediaan untuk menerima hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sekiranya kami, yakni Allah, turunkan ke atas kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab ataupun suatu yang tertulis daripada langit berbentuk kirtas, berbentuk lembaran seperti mana yang mereka mahukan, lalu mereka dapat menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, yang mana ia adalah diturunkan ke atasmu, dan mereka akan dapat memegangnya dengan tangan mereka seawal turunnya ke bumi, dan mereka dapat menyaksikannya secara langsung dengan segala panca indera mereka, yang menyebabkan mereka tidak akan ragu walaupun sedikit pun, dan tidak akan ada sebarang masalah dalam menerima apa yang kau bawa. Kalaulah kami, yakni Allah, melakukan yang demikian untuk melayan permintaan mereka itu, nescaya mereka akan membalas atau reaksi mereka dengan menggunakan bahasa orang-orang yang ingkar, bahasa yang menterjemahkan kedegilan dan penentangan mereka. Walaupun telah mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri
Apa kata mereka? Tidaklah ini semua melainkan sihir yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kedegilan mereka, betapa dahsyatnya sikap takabur mereka, dan betapa dahsyatnya sikap mereka yang berpaling daripada kebenaran, walaupun kebenaran itu telah dibuktikan dengan sekuat-kuat, sehebat-hebat dalil dan bukti. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalimah qirtas yang dimasukkan dalam ayat ini ialah jika Allah menurunkan kitab suci secara sekaligus dalam satu lembaran yang sama, lalu mereka melihatnya, memegangnya, menyaksikannya dengan mata kepala mereka, mereka tetap akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kalimah law dalam ayat ini dipanggil sebagai harfu imtina'. Harfu imtina', imtina' bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah enggan untuk melayan, untuk menyahut seruan golongan yang degil ini yang inginkan diturunkan suatu kitab suci bertulis sekaligus, kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun mengetahui tentang reaksi yang akan diterima daripada mereka, bahawa ia tidak akan membawa sebarang faedah, tidak akan membawa sebarang hasil, kerana golongan yang al-jahidun, golongan yang degil yang menentang ini bukannya kekurangan dalil dan bukti tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah yang dibawa oleh baginda, akan tetapi yang kekurangan pada mereka ialah sikap untuk menerima kebenaran, sikap untuk mengubah, kesediaan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan tunduk dan patuh serta taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menggambarkan dengan firman-Nya pada frasa falamasuhu biaidihim, maka mereka memegangnya dengan tangan-tangan mereka. Sememangnya perbuatan memegang itu atau menyentuh itu adalah dengan tangan, tetapi disebut dengan jelas di sini biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, untuk menegaskan dan untuk menambahkan suatu bukti, iaitu falamasuhu biaidihim ini membawa maksud yang hakiki, bukanlah simbolik, bermaksud mereka boleh memegang dengan tangan-tangan mereka dan tidak ada sebarang keraguan yang boleh diandaikan dengan atau pada frasa falamasuhu biaidihim. Sementara pada frasa laqala alladhina kafaru, nescaya akan berkatalah orang-orang yang kafir itu, sebagai suatu isyarat kepada kita bahawa orang-orang yang kafir itu disebabkan kekufuran mereka, atau untuk mengatakan bahawa kekufuran itulah yang menyebabkan mereka tidak ada sebarang halangan yang boleh menghalang mereka daripada kesesatan, kerana kekufuran itu telah jelas berada pada hati mereka, pada diri mereka, menyebabkan mereka tergamak untuk menyifatkan sesuatu yang benar, yang jelas di hadapan mata mereka, yang boleh disentuh, boleh dilihat, boleh dirasa, boleh disaksikan dengan segenap panca indera mereka. Mereka tergamak menyatakan ia adalah sihrun mubin, sihir yang nyata. Adapun orang-orang beriman, lawan kepada orang-orang kafir, pastilah sentiasa menerima kebenaran dengan penuh ketundukan dan penuh sikap membenarkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara perkara menarik untuk kita lihat bagaimana Allah menggambarkan kata-kata orang-orang yang kafir ini tentang sekiranya Allah turunkan kitab suci yang bertulis daripada langit yang dapat mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Allah mengatakan kata-kata mereka itu, in hadza illa sihrun mubin, tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Maka ini adalah satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang sikap orang-orang kafir ini yang menghukum kebenaran itu sebagai kebatilan, yang Allah gambarkan dalam bentuk gaya bahasa an-nafyu wal ithbat. In hadha bermaksud an-nafyu, menafikan, illa sihrun mubin, itu dengan al-ithbat.
membawa pengertian kepada kita bahawa betapa dahsyatnya kata-kata orang-orang yang kafir ini, yang mana mereka dengan penuh kepastian dan keyakinan mendakwa bahawa Al-Quran ataupun kitab Allah atau wahyu Allah itu adalah sihir. Maka dengan uslub atau gaya bahasa an-nafi wal ithbat ini, in hadha illa sihrun mubin, dengan gaya bahasa ini sudah cukup memberitahu kita betapa perangai mereka atau kata-kata mereka itu telah sampai ke kemuncaknya. Takabur mereka, ego mereka, pendustaan mereka telah sampai ke kemuncaknya. Dan sikap takabur itu diterjemahkan dalam bentuk pendustaan yang terus terang, yang tidak ada selindung lagi. Sudah tidak ada atau sudah tidak ingin diselindung lagi, mengatakan dengan penuh keyakinan bahawa wahyu Allah itu adalah suatu sihir. Maka kaum yang seumpama ini kedegilannya, tidak ada faedah pada mereka sebarang mukjizat, dan tidak ada manfaat buat mereka sebarang dalil. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengisahkan atau yang memperihalkan tentang sikap ini. Di antaranya dalam suratul An'am ayat yang ke-111, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Dan jika kami turunkan malaikat pun kepada mereka, dan orang-orang yang mati itu hidup semula lalu berkata-kata kepada mereka, dan kami himpunkan pula tiap-tiap sesuatu di hadapan mereka untuk menjadi saksi tentang kebenaran Nabi Muhammad, nescaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika dikehendaki Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara yang lain yang mengisahkan tentang sikap ini juga dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-14, Allah 14 dan 15, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Yang bermaksud, dan kalau kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu pada siang hari yang membolehkan mereka menyaksikan segala kenyataan yang ada, tentulah mereka akan mengingkari kenyataan yang benar itu dengan berkata, hanya mata kami telah disilapkan penglihatannya, bahkan kami adalah kaum yang telah disihirkan oleh Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahawa bagaimana hebat pun mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para rasul untuk dipersembahkan, ditunjukkan kepada umat masing-masing, ia bukanlah suatu jaminan bahawa mereka akan beroleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beriman tetap akan beriman, yang sesat tetap akan sesat, walaupun mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka mukjizat yang sama di hadapan mata mereka. Maka ini juga suatu pengajaran yang perlu kita faham bahawa hidayah itu adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang mahu beriman akan tetap menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tanpa melihat mukjizat. Tetapi orang yang memilih untuk sesat tetap tidak akan beriman walaupun melihat kebenaran, bahkan mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang menyokong risalah, menyokong kebenaran yang dibawa oleh para rasul itu berlaku di hadapan mata kepala mereka. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita dan golongkan kita dalam golongan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.